Hai. Hai, Assalamualaikum. Ada tak orang? Jom masuk. Hai, Assalamualaikum semua. Salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, siapa yang masuk ni? Mana nama dia? Tak nampak lah. Macam mana lah Kak Yu tengok nama korang ni? Hai. Waalaikumsalam. Amira. Coach Amira. Coach Amira. Coach Amira in the house. Kemudian siapa lagi tu? Boleh komen tak siapa yang masuk dalam ni? Assalamualaikum semua. Siapa yang masuk boleh komen tak? Bakal tak nampak lah. Hai Mak Yusof. Hai. Siapa lagi kita tengok? Alhamdulillah. Thank you so much. Assalamualaikum semua. Salam sejahtera semua. Sihat semua? Petang-petang ni sihat? Sihat tak semua? Okay, so tadi siapa yang dah join kita punya kickstart tadi? So Kak Yus nak ucapkan hi Fina. Kak Yus nak ucapkan terima kasih kepada you all semua yang join kita punya kickstart tadi. Korang boleh share kita punya live ni. Sebab apa? Sebab Kak Yus ada something sikit nak share dengan korang semua. Mengenai apa? Mengenai forever living. Tak adalah. Okay, Kak Yus harap you all semua boleh panggil ada nak team masuk. Suka hati je Kak Yuzi kan. Korang boleh share kita punya live hari ni. Sebab Kak Yuzi nak share satu benda sama korang. Iaitu Kak Yu nak share mengenai apa yang Kak Yu dah share tadi dekat kickstart tadi. Alhamdulillah. Tadi sebenarnya Kak Yus dan beberapa orang speaker-speaker dah membuat sharing daripada pukul 8 pagi sampai Aaron, please take my book yang pink colour on the bed. Okay. Hai Kak Ainawal. Sedut Zaz. Sedut aura Zaz sampai ke Kelantan. Lama tak pergi Kelantan ni. Nak pergi Kelantan boleh tak Kak Ain? Kak Ain awal nak pergi Kelantan boleh tak? Nak pergi Kelantan boleh tak? Nak pergi Kelantan. Lama tak pergi Kelantan ni kan. Lepas tu nak makan kat Kelantan. I don't care. Sebab hari tu Kak Yus pergi, Kak Yus tak apa sihat tau. Sedih sangat. So, okay, tadi kan sebenarnya Kak Yus dah buat sharing kan dekat kelas kan. Ada Alhamdulillah almost 400 orang yang hadir. Nak ikut Kelantan, jom lah. Apa lagi? Mari kita kan. Anak-anak lepas tu singgah dekat mana Rata Panjang yang makan-makan sesedap tu. Oh, bestnya. Okay, so Kak Yu saja nak buat live ni. Alang dah pakai tudung, dah baju merah kan. Dah baju merah begini, takkan kau tak nak buat live, dik? Kau mesti nak kena buat live kan. Hi Clarice, hi Kak Rose. Okay, so dah pakai baju merah macam ni. Tadi dah buat sharing 45 minit untuk tim Kak Yu, untuk seluruh tim usahawan Forever Living. Ada dalam 400 orang yang join kita punya live tadi, kita punya kelas Zoom tadi. Di mana kan kita ada 9 orang speaker yang membuat sharing mengenai 7 habit orang-orang yang berjaya. Macam mana orang berjaya ni, apa habit diorang setiap hari. So Kak Yus pula di bahagian closing. So daripada pukul 10 sampai ke pukul 5.20 petang tadi, diorang semua bercakap. Kak Yus ambil masa yang paling hujung sekali. Hi Clarice. Kak Yus ambil masa yang hujung sekali buat penutup. Kak Yus pun tak tahu, kalau ada buat event-event, Kak Yus selalu jadi penutup. So bila Kak Yus dah tahu darah Kak Yus, patutlah aku ni selalu di closing. Sebab Kak Yus adalah orang darah O. Darah O ni, dia adalah closer. Dia memang ditakdirkan dalam darah dia, dalam tubuh badan dia, dia adalah seorang closer. Dia adalah seorang closer yang hebat. So Kak Yus tak tahu kat dalam ni mesti ramai sangat orang yang darah O kan. Tadi dalam kelas kita, Kak Yus cerita pasal darah. Kak Yus cerita pasal darah tau. Apa potensi-potensi yang sebenarnya yang korang kena tahu. Apa yang ada dalam tubuh badan korang ni, sebenarnya Allah ni dah ciptakan korang ni, kita semua ni dengan sangat-sangat hebat. Terlalu hebat. Korang boleh share kita punya live ni tau. Tolong share supaya ramai sangat orang tahu kebaikan, yang dapat kebaikan daripada kita punya live ni. InsyaAllah Kak Yus nak biar semua orang dapat banyak-banyak tau. Okay, jadi kan tadi ni Kak Yus ada buku. Kak Yus suka menulis tau. Kak Yus, hobi Kak Yus memang suka menulis.
tadi kan Kak Yus buat share dalam grup Kak Yus adalah dalam grup bisnes. So Kak Yus belajar dengan satu orang ni, dia yang pakar mengenai darah tau, dan juga personality manusia, alhamdulillah. Jadi kan bila Kak Yus belajar benda tu, Kak Yus pun mulalah nak ajar dekat team tau. Kak Yus suka nak ajar dengan orang sebab this is something very unique and something yang best sebab dia related dengan manusia. So Kak Yus adalah people person. Kak Yus adalah orang yang suka communicate dengan orang, suka berjumpa dengan orang kan. Jadi Kak Yus nampak manusia ni adalah satu benda yang sangat-sangat unik, dan lagi unik sebab manusia ni kalau kita tengok rupa paras pun dah ada spesifik dah. Contoh, Waalaikumsalam Masila. Hi Clarice, thank you. Alhamdulillah. Contoh kan, okay, Clarice ni Tuhan dah bagi dia, okay, ni Clarice, ni mata Clarice, ni hidung Clarice, ni mulut Clarice. Okay, yang ni keluarga Clarice. Macam Asila pula. Okay, Asila, ni keluarga Asila. Yang ni Asila punya tubuh badan apa semua. Maknanya kita semua ni Allah dah bagi kelebihan, dah bagi spesifik dah apa yang hebat untuk diri kita. Tapi kan as we grow older kan, makin lama kita hidup, pelbagai cabaran yang kita dah hadapi kan, daripada kecil, macam mana cara you all membesar, kemudian dah meningkat remaja, macam mana pula pengalaman yang kau lalui di peringkat remaja, lepas tu dah naik pula ke college, apa pula yang korang alami waktu college, apa energi yang korang dapat dahulu, kemudian masuk pula bidang pekerjaan, macam mana pula stres yang korang dapat, energi yang korang dapat, environment yang korang hidup. Dia akan membuatkan sebenarnya orang yang hebat, yang memang Allah dah letakkan dalam tubuh badan korang ni satu kehebatan, dia dah jadi tidak hebat. Kerana apa? Kerana pengaruh daripada environment dan juga energi yang disampaikan. Jadi kan Kak Yus yakin korang semua mesti ada anak kan. Kalau yang ada anak ya, kalau yang ada anak tu, Kak Yus bagi tahu, sangat best kalau korang tahu. Korang tahu yang anak korang ni sangat-sangat luar biasa. Yang anak korang ni tengok di darah apa. Anak korang ni, contoh anak korang ni darah apa. Contoh, okay, anak sulung darah A, darah B, darah O, apa semua. It's so fun kalau korang tahu apakah jenis darah anak-anak korang. Kerana daripada situ kan sebenarnya korang boleh boleh keluarkan potensi diorang, dan anak korang kan jadi sangat-sangat hebat. Tetapi kena jaga-jaga, iaitu korang faham daripada live Kak Yus sekarang ni, korang tolong share. Korang tahu daripada sekarang ni, orang yang hebat, yang bagus, yang memang Tuhan dah letak bakat dalam badan dia daripada dia lahir, daripada rahim bagi Allah letakkan dia ni adalah hebat apa semua kan. Tapi disebabkan pengaruh environment dan energi tu akan merosakkan orang. Jadi kalau you all semua yang ada anak yang fikir macam mana aku nak bagi anak aku ni berjaya apa semua, you must remember that jangan bagi energi yang tidak baik pada anak, dan jangan bagi environment yang tak baik pada anak. Kalau you bagi energi yang baik, you bagi environment yang baik dekat anak-anak, dan dengan bakat yang Allah memang dah bagi kat dalam tubuh pada anak-anak tu berdasarkan darah dia. Okay, darah A apa kelebihan dia, darah B apa kelebihan dia, darah O apa kelebihan dia, kemudian darah AB apa kelebihan dia. Berdasarkan darah dia tu memang yang Tuhan dah bagi dah tu kehebatan kat dia tu, campur pula dengan environment yang betul you bagi, dengan energi yang betul yang you bagi, anak korang akan sangat-sangat jadi orang yang luar biasa. Okay, kalau dulu tak tahu tak apa, tapi sekarang ni bila korang dah bersama dengan Kak Yus, korang selalu tengok posting Kak Yus, selalu tengok FB Kak Yus, korang boleh ambil benda ni, ambil ilmu ni, gunalah untuk korang, because it's all about people, about semua orang, setiap manusia. Okay, so macam Kak Yus cakap tadi, Kak Yus ada belajar tentang darah manusia, okay? Tapi Kak Yus tengok spesifik ke arah bisnes, kerana Kak Yus orang bisnes. Siapa kat sini orang bisnes? Boleh tak tulis kat orang chat? Orang chat, macam Zoom pula. Siapa kat sini orang bisnes? Boleh tulis tak kat komen tu? You orang bisnes ke ataupun you orang bekerja ke, macam mana? Kalau orang bisnes, orang bekerja pun okey lah, ambil lah orang bisnes lah, orang bisnes. Okay, siapa kat sini orang bisnes? Boleh komen tak sayang? Boleh komen tak? Tolong komen orang bisnes. Sambil-sambil komen tu boleh share. Kak Yus love merah. Mak love merah. Kak Yus suka merah. Oh, Abang Yusuf orang bisnes. Clarice, adakah you orang bisnes? Kak Ros orang bisnes. Kak tahu yang ni dekat utara. Jaga-jaga utara. Kak Yus nak turun utara. Kak Yus nak turun utara. Abang Yusuf, Kak Ros, saya nak turun utara. Tak lama lagi. Kak Yus rasa macam bulan 8 ni nak turun utara. Okey tak? Kak Ros, Abang Yusuf dan semua yang ada dekat Penang. Siapa kat Penang?
Siapa dekat Kedah? Jom kita jumpa. Nak tak? Orang Pening, orang Kedah nak jumpa tak? Yeay, bila tu? Okay, nanti saya bagi tahu Kak Ros. Bulan 8. Kalau boleh awal bulan. Tak lama lah tu. Suka hati je Kak Yus ni kan. Okay, so Clarice orang bisnes. Okay, come on. Kepada semua orang-orang bisnes. Okay, orang-orang bisnes ni ataupun you nak mencuburi bidang bisnes. Sekarang ni kita tengok, tak kisah siapa-siapa pun. Walaupun you makan gaji ataupun you tak buat bisnes, tapi kan jauh di sudut hati tu, one day you akan tahu, you akan buat bisnes. You akan buat juga bisnes. Sebab kita sekarang ni, perniagaan adalah satu bentuk macam mana manusia nak dapat duit. Okay? Orang yang makan gaji pun akan berniaga. Orang yang tak kerja pun nak berniaga. Jadi kita nampak yang orang yang hari Isnin dah bulan 8. Betul Asilah? Okay? Jadi kita nampak yang bahawa orang, kita nampak perniagaan ni memang dah menjadi sebati kepada semua orang. Okay? Semua orang akan berniaga. Percaya Kak Yus pegang kata-kata ni. One day disebabkan desakan hidup, disebabkan you all nak ada kebebasan masa. Kalau makan gaji, tak mungkin korang boleh dapat bebas masa. Hanya dengan berniaga, tak kisahlah macam Kak Yus pilih bidang networking. Kalau kita berniaga ni, kita akan dapat bebas masa. So at the end of the day, Kak Yus yakin ramai orang akan berniaga. Walaupun dia tak suka berniaga, walaupun dia tak pandai berniaga, dia tak ada pengalaman berniaga, tapi one day pegang kata-kata Kak Yus, semua orang akan berniaga, semua orang terpaksa berniaga. Okey, jadi jangan lupa share Kak Yus punya live ni tau. Share. Tolong share banyak-banyak tau. Banyak. Share kat grup-grup ke apa, pergi buat. Supaya orang dapat manfaat. Itu yang Kak Yus nak. Okay? Jadi kan, bila kita dah tahu dah, semua orang akan buat bisnes. Okay? Most important thing, korang kena tahu. Jangan rasa korang ni tak layak buat bisnes, korang tak boleh buat bisnes. Kerana apa? Kerana sebenarnya dalam tubuh badan kita ni, memang Tuhan dah letakkan kemampuan kita, kelayakan kita. Okay? Tambah-tambah kan, kita kena faham tau, darah berniaga tu dah memang mengalir dalam tubuh badan kita sebenarnya. Walaupun you tak pernah berniaga, tapi darah berdagang tu dah memang ada dalam diri you. Trust me. Okay? Jadi, apabila you dalam bidang perniagaan ni, korang kena tahu korang punya potensi, korang kena tahu korang punya kemampuan, korang kena tahu yang korang ni boleh buat. Kalau you berniaga dengan perasaan you ragu-ragu, boleh tak aku buat, itu yang akan jadi korang punya perniagaan tu tidak ke mana-mana. Okay? Kita tak nak jadi macam gitu. That's why kita bagi tahu you supaya you nampak yang okay, aku ni walaupun aku tak pernah berniaga, aku ni tak ada ahli keluarga yang berniaga, aku tak ada pengalaman berniaga, tapi disebabkan dalam darah aku ni memang ada darah berdagang, aku kan boleh buat. Tambah pula, you akan ketahui apa you punya kelebihan, apa you punya kemampuan. Okay? So, Kak Yus tengok jenis-jenis darah. Okay? Kak Yus tengok jenis darah. Kak Yus perasan Kak Yus perasan yang darah kita ni dia spesifik. Kak Yus darah O, orang ni mungkin darah A, darah B, AB. Kenapa Allah letakkan Kak Yus darah O? Kenapa Allah letakkan Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Su. Assalamualaikum Kak Su. Terima kasih Kak Su. Tolong tengok kita punya live. Okay, jadi semua orang ni dah spesifik dah Allah letakkan. You darah apa, you darah apa, you darah apa. And this is so interesting. So interesting. Dan bila Kak Yus dah tahu, you boleh Google. Okay, darah A apa, darah B apa, darah AB apa, darah O apa. You boleh Google. There's so many. Tapi Kak Yus lebih suka spesifikkan ke arah bisnes. Spesifik betul-betul ke arah bisnes sebab di bisnes ni memang kehidupan Kak Yus memang suka buat bisnes. Dan you all semua yang tak pernah buat bisnes pun, korang tahu korang kena buat bisnes one day. Cuma tengah nak cari platform lagi, nak platform mana. Cuma tinggal ada orang guide je lagi. Kan? Jadi macam kita semua ni, kita akan buat bisnes. Okay, jadi kan Kak Yus nak beritahu, darah ni sebenarnya boleh menunjukkan you punya kemampuan. Boleh bantu you untuk you nampak yang kebolehan you, untuk you keluarkan lagi potensi you. Okay, korang nak tahu tak? Okay, Kak Su darah O. Okay, boleh tak korang komen dekat komen ni, dekat komen ni, korang darah apa? Kak Su nak baca dulu. Korang darah apa? Boleh share tak?
Share dekat komen tu korang darah apa. Macam Kak Su darah O. Okay, Kak Yus nak pergi deep sikit lah. Sebab tadi masa kat Zoom tadi Kak Yus buat pasal darah ni tak deep sangat tau. Sebab apa? Masa 40 minit je kalau aku buat deep, itu kena kelas lain. Itu kena kelas lain. Okay, so darah apa? Baiklah komen sayang. Komen. Kak Su darah O sama dengan saya. Alhamdulillah. Siapa darah O sama dengan Kak Yus? Mari. Siapa darah O? Kak Ros darah B. Okay, nice. Abang Yusuf darah apa? Abang Yusuf darah A kan? Abang Yusuf darah A. Hai Kak Lela. Munirah darah O. Wow. Abang Yusuf AB. Sama Razwan. Mira darah A. Kak Lela A. Dia tak apa positif ke negatif ke tak apa. Yang kita nak ni apa huruf dia tu? A, B. C tak ada C tak ada. Okay. Saya nak voice darah B. Allah. Kau dengar je lah live. Okay, so Hanani darah O. Okay, amazing. Okay, so Kais nak bagi tahu kan, setiap orang ni, you all dah memang ada spesifik darah masing-masing dan korang ada kehebatan potensi masing-masing yang mungkin korang rasa macam, betul ke aku ni begini? So Kais nak bagi tahu kepada mereka yang berdarah O. Okay, yang berdarah O ni Kais nak bagi tahu satu kekuatan pada korang, pegang sampai bila-bila, pegang sampai mati, yakinlah benda ni adalah benar. Okay, untuk orang darah O, anda adalah seorang yang pandai buat closing. Okay, darah O, kehebatan korang, potensi korang adalah orang yang pandai buat closing. Dalam perniagaan sangat penting tak buat closing. Berapa ramai orang dia berniaga, orang tanya, orang PM nak produk ni, set ni, lepas tu ujung-ujung tak dapat closing. Sebab tu rasa macam berniaga kau tak dapat buat closing, stress tak? Saya tanya you all. Kalau you all berniaga tak dapat buat closing, stress tak? Boleh dapat duit tak? Closing is everything sayang. Closing is everything. Kalau you buat business, you tak dapat closing, duit tak mari. Jadi kita nak kena ada closing. Dan satu kekuatan untuk orang darah O ni, anda kena yakin yang anda sebenarnya ditakdirkan, dah diberi bakat, anda adalah seorang closer yang sangat-sangat bagus. Anda akan pandai sangat buat closing, okay? Jadi, orang darah O ni, dia ada satu perangai. Nak tahu tak perangai orang darah O ni? Orang darah O ni dia ada perangai tau. Tadi masa dekat Zoom tadi Kais tak cerita sangat perangai dia. Tak banyak sangat. Ada cerita pun tak banyak sebab masa tak cukup kan. So darah O ni dia satu perangai dia. Dia memang suka beraksi. Dia memang suka beraksi. Dia suka buat action. Dia suka buat kerja. Dia sangat-sangat rajin darah O ni. Tapi kan orang darah O, dia punya ada sikit lah, dia punya macam nak kena tune sikit, nak kena betulkan sikit. Dia suka buat kerja ikut dia punya cara dia sendiri. Dia ada cara dia sendiri. Okay, yang ini could be positive and could be negative. Bahaya. Okay, contoh kalau you berniaga, kau main suka main nak buat, main nak redah, main nak tak ada rules, main nak redah saja, dan korang tak suka. Actually dia macam tak berapa suka orang kongkong dia tak berapa suka orang macam dia suka kebebasan. Orang darah O dia sukakan kebebasan, dia suka buat cara dia. Okay, macam mana? Okay, darah O ni, kalau you nak jadi closer yang hebat, pertama sekali you dah tahu dah, aku punya perangai ni, aku ni memang suka redah. Dia boleh jadi positif, boleh jadi negatif. Okay, yang positif tu bagus, you boleh letakkan benda tu di tempat yang betul. Tapi yang negatif dia adalah apabila kita berniaga tidak ada orang kata KPI, tidak ada arah yang betul, you akan susah nak buat closing. You punya potensi ni akan mula hilang tau. Okay, jadi kalau you berniaga, make sure kan ada mentor. Yang paling penting ada mentor. Okay, Kak Yus ni pun ada mentor. Orang darah O ni, kita bagi dia mentor. Mentor ni akan setkan target untuk dia. Okay, untuk darah O, tak perlu bagi tahu kena buat apa. Tak perlu. Orang darah O, dia reti nak buat sendiri. Okay, tapi orang darah O, cukup sekali you bagi tahu guideline. Okay, ini untuk you capai, ini target. Orang darah O sangat suka dengan target. Okay, orang darah O suka target. Orang darah O dia adalah closer yang baik. Orang darah O dia memang suka kepada kewangan. Orang darah O ni dia memang orang yang aktif. Orang darah O ni dia memang suka grand why. Orang darah O ni dia memang seorang yang independent. Okay, jadi orang darah O ni dia perlu ada guideline. Macam, okay, apa KPI dia? Okay, engkau
boleh buat macam ni, tapi terpulang pada kau nak buat macam mana pun. Masa dalam orang darah O perlu diberi kebebasan. Okey, darah O dia tak suka orang kongkong dia. Darah O kita bagi dia kebebasan untuk dia berkarya. Darah O dia suka diberi kebebasan untuk berkarya. Jadi make sure orang darah O ni, kalau you dah jumpa satu platform bisnes, okey, you memang orang yang pandai buat closing. You akan pandai sangat buat closing, tetapi kelemahan tu sikit tu ada tu, yang mana you suka main redah, you suka buat cara you, tapi kalau tidak ke arah yang betul, korang tidak akan dapat buat closing yang baik. Tapi sekiranya korang tahu di mana limit dia macam dalam bulatan macam gini, okey, tapi terpulang you nak buat cara apa pun boleh, tetapi masih lagi dalam lingkungan macam ni. Okey, faham kat situ? Okey, Angah darah O sama. So darah O ni memang closing yang sangat-sangat baik. So orang darah O, kita kena settingkan dia, kemudian bagi dia bebas. Kita kena settingkan dia, bagi tahu dia, okey, darah O, contoh kalau you buat bisnes sekarang macam Kak Yus dalam Forever Living. Orang darah O ni, dia punya target sangat jelas. So kita kena bagi tahu dia, ini target untuk you capai next. Okey, dan darah O ni dia memang selamba je dia boleh unlock semua step tak. Okey, tapi orang kena bagi tahu ke mana arah tu. Kemudian dia akan berkarya sebebas-bebasnya. So itu kelebihan orang darah O. Tapi darah O ni dia cepat berubah hati tau. Hati-hati. Darah O ni kadang-kadang dia suka dia cepat berubah hati tau. Dan darah O ni sebenarnya dia tak boleh duduk diam. Kalau you darah O, you rasa macam, kenapa aku ni kata closer yang bagus, kenapa aku boleh, orang kata aku ni boleh berniaga dengan bagus. You tengok you punya environment. Adakah you bergerak ataupun tidak? Orang darah O dia kaku. Kalau orang darah O ni, dia kalau dibiarkan tak buat apa-apa, dia akan hilang. Kalau you darah O dan you tidak beraksi, you akan hilang dalam bisnes tu. Tapi sebab hakikatnya orang darah O ni, you punya nature adalah you kena bergerak aktif. You kena do something. Barulah you akan buat dapat closing. Okay? So kalau you darah O tapi you jenis tidak aktif, Kak Is bagi tahu itu yang you kena ubah. You have to go out. Orang darah O, you have to go out. Okay, go out, do something, buat aktiviti. Sebab sebenarnya darah O adalah orang yang aktif, orang yang suka beraksi. Okay, orang yang target dia banyak. Okay, so you kena fokus untuk macam mana cara nak buat. Okay, kita dah bagi tahu. Okay, ini cara dia, step penjagaan ada cara dia, dan you perlu diberi kebebasan. Orang tak boleh kongkong you, tapi masih lagi dalam lingkungan tu. Okay, so darah O, korang kena betul-betul yakin korang adalah closer yang bagus. So pergi cari mentor dalam bisnes korang tu, tanya dia macam mana saya nak buat closing yang bagus. Pergi tanya. Okay, kemudian siapa lagi darah kemudian kita pergi ke darah AB. Ramai tak darah AB sini? Ni kan bagi basic dalam bisnes saja. Darah AB, ada tak yang berdarah AB? Siapa darah AB? Siapa darah AB? Boleh komen tak? Ataupun you bagi tahu darah you darah apa? Sebab kali nampak banyak darah O ni. Banyak O ni. Oh, Izzati darah A. Okay. So AB pun ada. Okay, untuk orang darah AB, okay, darah AB, you punya genius, you punya superpower adalah korang ni pelajar yang sangat-sangat baik. Korang ni bagilah pelajaran apa pun, masuklah kelas apa pun, korang akan dapat mencatat dengan baik, korang akan dapat absorb dengan baik, korang akan dapat belajar dengan baik. Dan percaya cakap Kak Yus, orang yang darah AB ni adalah good follower, good student. Kalau you nak berjaya, kalau you nak jadi a good leader, you kena jadi good student. So darah AB ni dia ada kekuatan di situ. Okay, darah AB adalah manusia yang memang good follower. Dia macam follower yang tega tau. Dia kalau dia ada mentor seorang tu, dia ada seorang mentor, pilih mentor yang betul. Tolong. Darah AB, korang ni dicorakkan oleh mentor tau. Korang pilih mentor yang betul, korang belajar dengan dia betul-betul, korang pegang tangan dia betul-betul. I'm telling you, darah AB akan sangat berjaya. Because darah AB dia memang pelajar yang bagus. Darah AB ni memang boleh absorb banyak perkara. Darah AB ni memang good student, memang follower yang bagus. Dan akhirnya darah AB ni akan menjadi leader yang bagus kerana dia adalah good student. Dia banyak dia belajar. Okay, Waalaikumsalam Kak Yus. Okay, so orang darah AB, okay, tak kisah ni, we don't talk about you introvert ke extrovert ke, we are talking about you yourself tau. Kalau you introvert pun, okay, tak jadi masalah kerana you still boleh belajar. Introvert ni bukan tak suka jumpa orang langsung, tapi dia lebih selektif.
Dia bukan macam suami Kak Yus, Abang Wan, dia darah AB. Dia darah AB introvert pula tu. Faham tak? Tapi dia cara dia nak bercakap bukan tak boleh big group. Dia suka small group, tapi so banyak kali dia akan jumpa orang. Tapi bila dia dengan small group tu dia macam wow, boleh pergi begitu, okay? So untuk darah AB ni, korang kena pegang superpower korang. Korang adalah follower yang tega. Korang ni good student. Dan korang ni orang darah AB. Orang darah AB dia jenis pantang dicabar. You bagi challenge untuk orang AB. Orang AB ni sesuai sangat kita bagi reward. Kerana orang darah AB dia suka reward. Dia akan lagi semangat, akan lagi buat apabila leader dia buat reward. Okay, contoh, okay, siapa dapat F2D, kita akan bagi laptop. Laju dia buat, kau bagi dia confirm dia buat. Okay, so darah AB ni dia pantang dicabar, dia suka challenge dan reward. Dan darah AB ni sebenarnya kita kena sebagai leader kan, macam Kak Yus kalau jumpa orang darah AB ni, Kak Yus kena besarkan desire dia, Kak Yus kena besarkan keinginan dia, Kak Yus kena bagi tahu dengan dia. Ini Kak Yus perasan siapa? Kak Zul, Abang Yusof. Korang perasan tak waktu mula-mula Kak Yus dengan Kak Yus nak tackle Abang Yusof dan Kak Ros macam mana? Bukan, Abang Yusof dan Kak Zul. Ya Abang Ben. Tak penat sebab tadi santai je. Tadi santai je bukan 40 minit buat lawak. Seronok bergurau-gurau dengan orang kan. So kalau korang perasan, Abang Yusof perasan tak? Okay, untuk Abang Yusof, untuk Kak Zul, Kak Yus guna teknik ni. Teknik apa? Okay, untuk Abang Yusof dan juga Kak Zuraida ni, dua anak tim Kak Yus yang berdarah AB. Macam mana Kak Yus nak tackle dia? Okay, untuk pengetahuan korang, Abang Yusof ni dah ramai dah orang suruh dia buat forever. Orang dah ajak dia buat forever, tapi dia macam tak nak buat. Sampai dah Kak Yus pergi Kedah, Kak Yus pergi jumpa dia, settle, terus berniaga sampai sekarang forever living. Sampai dah capai income 5 angka lagi Abang Yusof. Kak Zul pula, dia daripada Saudi, bekerja kat Saudi. Boleh nak buat forever ni, tak nak kerja dah kat Saudi, nak duduk Malaysia ni. Macam mana Kak Yus tackle orang darah AB? Okay, darah AB ni sebenarnya Kak Yus cara nak tackle diorang senang saja. Korang nak tahu tak? Mana tahu korang ada prospek darah AB, nak tahu tak? Nak tahu tak siapa darah AB? Ataupun you ada prospek darah AB. Lepas tu bandingkan lagi prospekti. Bagus kalau korang tahu darah. Bagus tak? Okay, so darah AB ni dia kan sebenarnya darah AB ni korang kena diorang ni adalah apa tahu? Diorang adalah orang yang kena tahu berapa diorang dapat dan apa yang diorang dapat tu boleh bayar apa. Faham tak? Okay, maksudnya orang darah AB ni dia adalah orang yang kita kena besarkan desire dia. Kita kena bagi tahu dia yang okay abang, kalau abang nak buat forever living ni, abang akan dapat sekian untuk bayar sekian. Perasan tak? Itu saya buat dekat Abang Yusof. Itu yang Abang Yusof tu terus orang lain ajak buat forever, tak mau. Aku datang terus nak. Sebab saya kata apa? Bang, abang nak buat forever ni sebab apa? Dapat tak? Kak Yus nak congkir dia punya desire. Okay? Abang nak buat forever ni sebab apa? Abang nak bayar apa? Abang Yusof dia jawab apa? Specifically, saya perlukan RM800 untuk bayar kereta saya. Itu jawapan Abang Yusof. Sebab Kak Yus masa tu tak tahu dia darah apa tau. Tapi Kak Yus boleh macam agak-agak lah rasa macam ni. Kita tengok sikap tau. Kita tengok sikap tu macam AB dia ni. Lepas tu ada lagi beberapa perkara yang kita agak-agak, kita tak confirm. Kak Yus bukan tukar tilik, mana tahu kan. So darah AB dia begitu. Macam Kak Zul. Apa yang Kak Yus buat? Kak Yus pergi besar pada desire dia. Kak Yus tanya apa? Kak Zul nak tak balik gaji Saudi? Kak Zul nak tak balik gaji Saudi tu? Supaya Kak Zul tak payah kerja dekat Malaysia, kerja kat Saudi. Kak Zul dapat balik gaji Saudi yang 20,000, 15,000, 10,000 tu dekat Malaysia Kak Zul boleh dapat. So bila Kak Zul dapat buat kat Malaysia ni dengan gaji Saudi tu, Kak Zul dah tak payah duduk Saudi. Kak Zul dapat bebas masa kat Malaysia pun semua. Orang darah AB kena besarkan desire dia. Kena bagi dia nampak berapa dia boleh dapat untuk bayar apa. Itu perangai AB. Okay? Dapat sesuatu tak darah AB? So nak tackle darah AB adalah benda begitu.
korang kena tunjuk dia. Okay, desire dia ni, dia boleh keinginan dia ni, dia boleh settle. Okay, macam mana dan berapa. Dia kena ada berapa tu. Okay, abang nak bayar rumah 800, bayar kereta 800. Okay, Kak Zu gaji kat Saudi berapa? 20,000. So, you buat forever ni, okay, dalam masa tempoh-tempoh ni kita buat sampai dapat 20,000. Itu yang saya buat. Dan Alhamdulillah, Kak Zu betul-betul dalam tempoh 6 bulan dapat income, gaji macam kat Saudi. Dapat 5 angka duduk kat Malaysia. Dan Abang Yusof, kita dapat close dia. Dia dapat buat forever living. Sebab apa? Sebab dia nampak aku buat forever untuk bayar kereta RM800. Tapi Lala dapat lebih pada tu. Faham tak? Clear tak kat situ? Okay. Dah dapat sesuatu tak? Boleh share kita punya live ni? Boleh share. Okay. Masa tu tengah cari kereta baru. Comel. Okay, untuk orang darah B. Orang darah B ni, Kak cakap, ya Allah, hai korang tahu tak korang ni hebat. Darah B ni, dia sangat-sangat hebat. Kenapa darah B hebat? Panas ada kipas ajaib. Buka kipas ajaib sekejap, panas. Tak apalah pakai kipas ajaib. Oh, itu bang pula tudung tak boleh. Okay. Darah B ni, dia sangat ajaib. Kerana apa? Okay, dia punya genius untuk darah B ni adalah orang darah B ni, dia adalah manusia yang atraktif. Ya Allah. Tahu tak sebenarnya? Atraktif ni, korang jangan tengok kau cantik ke, kau handsome ke. Tak. Okay? Kadang-kadang kita tengok, dia tak handsome pun, tak cantik pun, tapi dia atraktif sangat. Faham tak? So, darah B ni adalah manusia yang sememangnya. Korang perasan tak? Korang tak suka, korang kalau pun nak elakkan network, nak elakkan buat bisnes MLM, nak elak buat bisnes network, korang cuba buat benda lain. Korang cuba berniaga trading, korang cuba berniaga itu, korang cuba berniaga. Mungkin ada pula yang pergi buat yang kerja makan gaji. Tapi at the end of the day, korang akan buat network juga. Perasan tak? Mungkin Kak Ros ni macam dah tak nak buat networking. Dah tak nak buat bisnes MLM, network. Tak nak dah. Tapi ujung-ujung Kak Ros kat mana? Kak Ros kat mana sekarang ni? Kak Ros daripada Kedah kita ni. Kak Ros kat mana? Kak Ros dalam bidang... tunggu Kak Ros jawab. Kak Ros kat bidang mana? Kak Ros kat bidang mana? Cuba jawab Kak Ros. Oh, Kak Ros. Asila darah B juga. Kak Ros pernah cakap dengan saya, Kak Ros ni kalau boleh tak nak buat bisnes network ni. Kak Ros tak nak dah jumpa orang. Kak Ros tak nak dah ajak orang. Tapi ujung-ujung Kak Ros buat forever living. Forever living ni apa? Adalah bisnes network and marketing. Orang darah B, you punya superpower adalah you adalah orang yang network and marketing. And you ada capability, you ada kemampuan, and your genius adalah darah B ni, you sangat atraktif. You boleh kumpulkan orang, you boleh gather orang. Faham? Okay? Faham? Okay? So darah B, you punya superpower adalah apa tau? You adalah orang yang boleh gather orang, yang boleh attract orang. So dalam bidang business, orang macam ni memang boleh dapat sales yang banyak. Okay, memang boleh dapat sales yang banyak because you memang Tuhan dah letakkan dalam tubuh badan you ni. Korang kena accept tau. Yang mana tak pernah buat bisnes ataupun yang tak berjaya lagi, korang kena accept. Kena terima yang aku ni sebenarnya boleh buat, aku ni atraktif, aku boleh kumpul orang, aku boleh gather orang. Tetapi ada sikit tapi Kak lupa dia beritahu darah AB. Tadi kan Kak cakap pasal darah AB kan. Darah AB ni satu benda yang dia kena betulkan, dia kena perhatikan, dia kena betul-betulkan adalah orang darah AB ni, satu benda dia, ni pun suami Kak Yus, dia ada sikit blur. Sorry, darah AB, Kak bagi tahu, korang follower yang bagus, korang student yang bagus, tapi kadang-kadang korang ada sedikit blur. So korang ni adalah orang yang perlukan struktur, perlu ada, okay, kalau nak buat apa kena A, B, C, 1, 2, 3. Faham tak? Itu darah AB ni. Darah AB ni juga dia macam Kak Is bagi tahu, korang tahu tak kereta api zaman dulu? Kereta api zaman dulu yang lokomotif tu kan, yang kena guna arang tu kan untuk bakar panas kan. Dia macam tu tau. Dia lambat nak panas. Okay? Kak Diana, rindu Kak Diana. Kak Diana darah apa Kak Diana? Kak Diana darah apa Kak Diana? Share Kak Diana. Kak Diana baru balik branch Forever Living tau. Tengok dia punya keriak tu, rindu kan. So kalau kat Saudi boleh cari Kak Diana ni tau untuk join Forever, okay? Alright, so
Kalau perasan orang darah AB ni, dia adalah orang yang blur. Lepas tu orang yang perlukan struktur. Satu kena buat apa, dua buat apa, tiga buat apa, empat buat apa. Dan dia orang yang lambat panas. Tapi once dia dapat pembakaran yang sempurna, gitu, dia akan sangat-sangat laju. Faham? So, kalau you ada downline ataupun prospek yang darah AB ni, gitu you nak kena attract dia. Okay, because you nak kena tinggikan desire dia. Dia kena tahu aku buat ni dapat apa dan berapa aku boleh dapat, kemudian aku nak buat apa. Dan diorang ni perlukan struktur, diorang perlukan A kena buat apa, B buat apa, C kena buat apa. Dan diorang ni perlukan pembakaran yang sempurna. Confirm laju dia kelak. So kita nampak tu ada dekat Abang Yusof. Okay, so dekat darah B tadi kan. Kita balik semula kepada darah B, lepas tu nanti kita ke darah E. Okay, Kak Diana darah A kan. Okay, darah B ni you kena accept yang you sebenarnya adalah orang yang sangat atraktif, orang yang boleh kumpul orang yang memang born to be in bidang network and marketing. Korang tak salah bidang. Okay, mungkin darah AP ni you rasa macam, betul ke aku ni boleh kumpul orang? Aku nak buat event pun orang tak mau datang, aku ajak pun orang tak mau dengar, orang tak mak. Okay, kenapa jadi macam tu? Korang akan ingat balik. Kenapa jadi macam tu? Sebab selama ni you dapat environment yang tidak mengeluarkan potensi you. Ingat balik. Kemudian selama ni you dapat energi yang tidak kena dengan you. Once you, orang darah B ni, darah B ni, you dapat energi yang betul, you dapat environment yang betul, and you dapat mentor yang betul, you dapat platform yang betul, you akan berjaya. InsyaAllah you akan berjaya. Okay, so darah B, kalau you dah memang you dah berjaya, okay, you know why? Because you memang dalam bidang network and marketing. Kalau you buat kerja lain, you makan gaji, itu bukan bidang you. You are born to be in network. So pergi bidang network, you tengok macam mana you boleh jutawan. Okay, faham? Okay, betul Kak Yus, Kak Ros kena panaskan AB ni. Sama macam suami saya. Kak Ros dengan saya sama. Dah lah kita orang birthday sama, 10 hari bulan 2. Okay, lepas tu suami pula AB. Kak Yus dengan Kak Ros dua-dua O, suami dua-dua AB. Hello. Okay, so let's go to darah A. Darah A, untuk korang kena tahu darah A ni apa you punya superpower. Darah A sebenarnya, hai darah A. Siapa lagi darah A tadi? Boleh komen lagi tak? Jangan lupa share kita punya live ni. Siapa lagi darah A? Siapa lagi darah A? Mana darah A lagi? Darah A, come on darah A. Come on darah A. Siapa lagi? Kak Diana tadi saya nampak. Okay, kalau ada istilah, ini tak semestinya untuk you saja. Mungkin you ada pasangan darah A. Mungkin you ada anak-anak yang darah A. Okay, alright. Darah A, you punya super power you, Kak Laila darah A. Wow. Okay, darah A, super power you adalah you are born to be a leader and you are a thinker. You memang dilahirkan sebagai seorang yang patut menjadi seorang leader. You memang dilahirkan sepatutnya dan you memang jadi seorang yang suka berfikir. And Kak Yusha jumpa darah A ni siapa? Iaitu one of it adalah Izzati. Izzati ni kalau Kak Yusha buat talk kan, ataupun Kak Yusha ada depan dia kan, dia tengok je Kak Yusha, dia tengok, dia fikir, dia betul-betul jauh dia fikir. Dia memandang Kak Yus, bukan memandang depan, superficial tak. Darah A ni, dia punya pandangan tu boleh mendebusi ke belakang. Faham tak? Orang lain nampak depan, dia tak. Dia fikir lagi nampak yang belakang pula. Faham tak? So itu kekuatan darah A. Dia really a thinker. Tu yang jadi pada Izzati. Izzati ni Kak Is perasan dia. Kak Is agak dia ni confirm darah A ni, confirm darah A budak ni. Sebab bila Kak Is bercakap dengan dia, dia tengok je Kak Is memang dapat rasa budak ni fikir banyak ni, memikir budak ni kan. So tapi kena hati-hati. Takut jadi overthinking. Tapi kalau dia tukar kepada benda yang baik, dia fikir. Bila dia tengok Kak Yus, macam mana Kak Yus dapat idea bercakap macam tu, macam mana Kak Yus boleh buat macam tu. Dia fikir benda-benda gitu tau. Dia bagus Izzati sebab dia letak dekat tempat betul. Dia punya pemikiran dia letak. Dia suka berfikir, tapi dia fikir benda betul. Okay, dulu Izzati, dia makan gaji, dia bekerja dengan orang. You tengok apa jadi dia. Tak jadi apa-apa kan.
makan gaji, kerja kat hospital. Tak kira apa-apa. Sebab itu bukan posisi dia. Orang darah A, macam Izzati tu, dia macam Kak Diana, sebenarnya Kak Diana, you kena jadi leader. You kena jadi leader. That's you. Okay? Tapi orang darah A ni satu benda Kak beritahu. Darah A, dia kena ada posisi. Baru dia akan keluar potensi dia. Faham? Contoh, you darah A. Tapi dalam bisnes tu, you punya pangkat masih kat bawah. You punya potensi tak keluar. Sebab itu waktu Kak Yus dapat Izzati, Kak Yus memang nak push dia. Kak Yus push dia kuat-kuat. Sebab apa tau? Daripada dia VIP, Kak kata, Zati, go for supervisor Zati. Zati pun dia ada desire dia, ada keinginan dia. Dia pun okay, aku nak pergi supervisor. So bila dia pergi supervisor, Kak Yus dah tahu orang darah A perlukan position. So bila Izzati dia dapat supervisor, dia punya confident tu mula macam naik. Kemudian Zati go for AM, go assistant manager. Cakap dengan Zati, dia naik lagi step up lagi dalam bisnes dia. Okay, dia naik lagi step up dalam bisnes dia. Masya Allah, lagi dahsyat. Sehinggalah dia menjadi seorang CBM. Dia cakap tak perlu sampai CBM dulu. Cukup sekadar you dapat naik manager, orang darah A ni dia akan berkembang dengan sangat dahsyat. Okay, sebab darah A dia adalah orang yang kena ada position baru dia boleh efektif. Dia kena lead kumpulan. Dia kena ada ranking. Okay, tapi kalau you masih kat bawah, apa you kena buat? Kalau you masih kat bawah, so you kena ada mindset yang aku kena naik pangkat. Aku kena capai insentif. Kalau dalam forever, aku kena naik pangkat, aku kena capai insentif. You kena buat benda itu. Okay, you kena dapatkan dulu. Okay, you dapatkan dulu. You tengoklah macam mana potensi you meletup keluar darah A. Faham? Okay, so darah A ni memang kita kena push to ranking. Go up, naik lagi. Okay, so yang mana darah A yang masih lagi kat bawah, okay, Kak Yus cakap macam mana kau nak naik? Macam Kak Yus bagi tahu adalah korang kena fokus untuk naik rank. Okay, kalau misalkan you supervisor, go for AM. Cabar diri untuk pergi ke AM. Kemudian apa lagi yang you kena buat? Oh, Izzati dekat dalam ni. Kau tengok, betul kan Kak cakap kan? Izzati dia masuk ke fikir. Ya, hari dia fikir macam mana Kak Yus boleh relate pantai dengan pandangan mata. Amazing ilmu saya, ilmu darah yang best. Alhamdulillah. Kak Yus pun Kak Yus adalah orang darah O. Tapi personality lagi Kak Yus adalah orang insting. Orang insting ni pula, dia memang Allah bagi dia serba boleh. Dia serba boleh orang insting. Dia darah O, kemudian dia insting. Dia ada intuiting, dia ada sensing, dia ada apa lagi thinking kan. So ada feeling. So tu yang Kak Islam bagi tahu. Okay, so dia memang orang yang dia boleh jadi orang yang berfikir, dia boleh jadi semua serba-serbi lah. Sebab Kak Yus dah dapat environment yang betul, Kak Yus dapat energy yang betul. So Kak Yus dapat bimbingan yang betul, Kak Yus dapat platform yang betul. Itu yang jadi Kak Yus sekarang ni. Dulu Kak Yus tak macam gini. Sebab dulu Kak Yus tak dapat energy yang betul, Kak Yus tak dapat environment yang betul. Dia kenal diri Kak Yus dapat pula environment, energy semua betul, dan Kak Yus push myself. Itu yang menjadi. That is why the power of you know yourself, the power of you kenali diri you. So dia akan jadi sangat-sangat hebat. Okay, so darah A ni tadi Kak Yus bagi tahu, kalau you masih di bawah, you can, sebelum you jadi leader, because you kena jadi leader, you kena ada position, baru you effective, you kena lead, you kena ada ranking. Tapi kalau you kat bawah macam mana? Kan? So you push untuk naik ke ranking, tetapi dekat bawah ni, you have to act like a leader. Act like a leader. Contoh, you baru supervisor. Okay, you baru CPM, you baru manager, baru pakat biasa lagi ni. So, you kena act sebagai seorang leader, maknanya you kena jaga group user you. Satu. Okay, you kena jadi ketua. Jadi ketua kepada group you. You kena bertindak macam ketua. Dia tak boleh darah A kalau you malas, tak nak push diri you untuk buat kerja-kerja ketua ni, tak ke mana. Tapi kalau darah A ni, korang rajin buat kerja-kerja macam seorang ketua yang patut ketua ni buat. Contoh kalau you buat business, okay, you ada grup pengguna you. You jaga grup pengguna you. You act as a leader. You ada anak tim you 2-3 orang. Jaga dia. You act macam leader. You akan lagi pop naik.
Trust me. Itu aktiviti orang darah A. Darah A, korang kena apa tu? Orang darah A ni dia kena buat kerja-kerja leader. Faham? Walaupun you belum leader. Sebab daripada situ you akan dapat naik ranking. You akan naik posisi. Dan bila you posisi you dah makin tinggi, makin besar potensi you akan jadi. That's why boleh sangat jadi jutawan tau. Okay? So semua darah sangat-sangat istimewa. Semua sekali. Oh, dia hebat. Closing hebat. Powerful. Kemudian darah AB, follower yang bagus, yang tegas, student yang bagus. Kemudian darah darah A, dia adalah leader dan thinker. Darah B, dia adalah orang yang hebat dalam network and marketing. Semua hebat. Semua, kita ni semua hebat. So you tengok dalam group you. Wow, semua darah ada. Betul tak? Dalam grup you mana ada semua orang. Sebab tu kan cakap, dalam satu grup ni kita perlukan each other. Darah O, okay, darah O pandai closing. Okay. Darah apa tadi? Darah B, korang pergi, korang nak buat event. Darah B kerja dia pam network, bagi tahu. Marketing. Panggil orang datang. Darah apa? Darah A. Darah A darah B. Darah B. Itu juga powerful. Kemudian darah B ni dia dah panggil orang semua. Bagi O bercakap. Bila O bercakap, closing. Gitu. Faham? So dalam grup ni, ya Allah seronoknya. Jangan spesifik, aku nak darah O saja dalam tim aku. Tak. You kena ada semua sekali. Selalu tengok dalam grup you, ya Allah semua ada. So sekarang ni you korang tengok dalam grup korang dah ada semua orang. Korang dah ada dah. Cumanya masalahnya, mereka tak kenal diri mereka. Okay, mereka tak kenal diri mereka, tak apa. Sebab itu mereka ada korang. Korang kena bantu, bantu korang punya anak tim tu untuk diorang kenal diri diorang. Once anak tim korang dah kenal diri diorang, apa lagi korang nak? Yang darah AB akan terus datang belajar, jadi follower yang tega, akan belajar sampai jadi leader yang baik. Darah B pula akan pandai buat network, akan pergi buat event, banyak event. Darah O pergi closing. Darah A leadership dia power. Semuanya korang dah ada. Cuma masalah adalah korang pun tak kenal diri korang as a leader. Kan? Leader pun tak kenal diri. Lepas tu korang pun tak kenal downline korang, apa ke superpower dia, apa genius dia. Dan korang pula tak terangkan orang apa yang orang punya superpower. Sebab tu Kak cakap, kenali diri anda semua, so that anda akan dapat potensi yang sangat luas. Okay. Suka tak Kak Yus punya live hari ni? Korang share tak live ni? Share tak? Kalau korang nak lagi banyak lagi info-info Kak Yus akan share, buat live, buat posting kat TikTok Kak Yus pun. Kalau korang nak tengok short video Kak Yus, bila Kak Yus buat kelas kan, short video tu, korang pergi kat TikTok Kak Yus, GLT Yusida Osman. Korang like, komen, copy link, buatlah apa yang patut, so that you all sentiasa dapat Kak Yus punya video yang terbaru. Okay? Boleh? Suka tak Kak Yus punya live hari ni? Suka tak? Suka je lah kan. Sebab Kak Yus just cakap apa yang Kak Yus rasa nak cakap. Okay, insyaAllah kalau korang dah settle bahagian ni, banyak sangat masalah akan settle. So terus kenali diri, terus kenali orang semua, kenali orang lain. Okay, dan insyaAllah korang semua adalah orang yang hebat. Korang semua adalah orang yang boleh berjaya. Dan kalau korang maksudnya you need someone to guide you. InsyaAllah. Sebab itu, yang mana satu tim dengan Kak Yus, come to Kak Yus. Kak Yus akan pimpin korang, Kak Yus akan tarik korang. Tak mau tarik lah. Kalau kita jalan sama-sama. Untuk Kak Yus guide korang, untuk Kak Yus bimbing korang, untuk Kak Yus kenalkan diri korang ni siapa. Sebab dalam tim Kak Yus, Alhamdulillah, ramai sangat yang dah berjaya.
yang dapat income 5 angka, yang dapat insentif, yang dapat ranking, macam-macam dalam tim Kak Yus dapat dalam grup Rish Academy Global. Sebab tu Kak Yus katakan trademark untuk Rish Academy Global adalah di sini kejayaan anda bermula. Dan Kak Yus sebagai mentor dalam Rish Academy ni memang bertanggungjawab untuk membimbing anda semua untuk anda semua berjaya. So kalau anda semua masih tercari-cari apakah platform bisnes nak berniaga, masih tercari circle, masih lagi mencari mentor yang boleh membimbing, yang boleh membawa dunia akhirat, come to me, come to Rish Academy Global ataupun RAG Group. Ya, dekat sini lah kejayaan anda bermula. Okay, kita ada platform bisnes yang cantik, ada produk cantik, marketing plan cantik, kita ada kumpulan yang cantik, kita ada circle yang cantik, kita ada leader yang cantik kan. Bukan nak bagi tahu leader yang betul lah, mentor yang betul, insyaAllah. So insyaAllah lah banyak saya akan berubah. Okay, yang penting sabar, trust the process, dan juga tidak terlalu terburu-buru. Ingat, hari ini tahu terus boleh berjaya. It takes time, okay? It takes time, tapi korang akan nampak progress demi progress. Kejayaan bermula dengan progress. Dan kejayaan, last kali daripada Kak Yus, kejayaan bukan bermula daripada action semata-mata. Kejayaan bermula daripada tabiat, daripada habit you setiap hari, okay? So insyaAllah terima kasih di atas live, di atas komen korang, di atas perhatian korang, di atas sharing korang. Kak Yus hargai sangat. Nanti Kak Yus buat live lagi, korang masuk lagi, okay? So thank you so much everyone. Assalamualaikum. Bye. Lots of love.